Dan kita terus kongsikan senarai kalimah-kalimah yang sebenarnya kita telah pelajari dulu, cuma ini kita nak buat imbasan supaya kadang-kadang kali pertama tu kita tidak berapa ingat, ya. Kita mungkin faham tapi mungkin belum ingat. Jadi kita buat imbasan ni untuk secara imbasan kita sudah mengenal kalimah-kalimah yang digunakan dalam Al-Quran daripada huruf akar qaf waw lam, ya. Bagaimanakah kalimah-kalimah daripada qaf waw lam digunakan di dalam Al-Quran, ya. Kita akan melihat daripada penulisan itu, baris-baris dia dan juga huruf-huruf yang digunakan tu memberi maklumat kepada kita apakah jenis kalimah tu dan apakah konteksnya di dalam ayat, ya. Supaya bila kita membaca Al-Quran nanti, kita jumpa saja kalimah, kita sudah membiasakan diri, ya, mengenal kalimah daripada penulisan dan ejaan-ejaannya kalimah tu. So sekarang saya kongsikan skrin sekali lagi. Dan saya terus ke korpus. Okey. Okey. So di paparan sekarang ni adalah senarai-senarai kalimah dalam merah tu, ya. Semua kalimah yang telah dibangun daripada qaf waw lam dalam berbagai-bagai bentuk kerana fungsinya di dalam ayat itu, ya. So hari itu hari Jumaat lepas kita sudah pun memperkenalkan ataupun membuat imbasan yaqulu, qila, qalu. Qila ni semua kita sudah buat, ya. Qalu ni pun sudah kita ulangi hari itu, ya. Qalu adalah fi'il madhi maklum, ya, wazan satu yang jamak, ya. Kalau kita nak tambah jantina dia ialah muzakkar, dia adalah jamak, ya. Dan semua kalimah fi'il madhi dia tidak ada i'rab, ya. Kita panggil i'rabnya sebagaimana bil fathati, maknanya dia mengambil baris atas, ya. So apakah baris atas? Di mana kita lihat baris atasnya, kita akan lihat baris atasnya apabila dia dalam bentuk mufradah ataupun mufrad yang singular, yang mana ni lam tu adalah baris atas. Sebab tu kita kata bil fathati, ya. Tetapi apabila dia mengambil bentuk yang jamak, maka qala ni ditambahkan dengan waw alif ziyadah di hujungnya. Jadi lam tidak boleh lagi mengambil baris fathah. Lam tu perlulah ditukarkan kepada baris dhammah, ya, sebab dia mengikuti waw. Waw ziyadah ni imbuhan waw alif ziyadah ni, waw ini adalah waw mad, ya, maddah. Jadi lam kena mengikut. Ya, dia tidak boleh mengambil baris sewenang-wenangnya, ya. Dia perlu mengikut huruf mad. Kalau huruf mad waw, dia kena mengikut huruf baris dhammah. Di sini huruf alif, ya, huruf alif mad, huruf sebelumnya perlu mengikut alif mad sebagai fathah, ya. So kalau alif mad, huruf sebelumnya kena ambil baris fathah. Kalau mad waw, huruf sebelumnya kena mengambil baris dhammah, ya. So seluruh Al-Quran tu dia digunakan dalam kaedah yang sama untuk membentuk, ya, kalimah-kalimah, ya. Okey, kita sudah sampai sini, kita sudah kupas sini pun sudah. Okey, sekarang ni kita akan mengupas yang ni pula, ya, iaitu aqul, ya. So macam mana kita nak mengenal kalimah aqul ni?
Apakah tanda-tanda situ ya? Yang pertamanya tandanya ialah dia ada hamzah khata' di awalan. Apakah tanda itu? Ya. Tanda itu boleh jadi fi'il madhi, tapi boleh juga jadi fi'il mudhari'. So persoalannya ialah adakah dia fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ya. Bila kita kata fi'il madhi itu apa dia? Ya. Fi'il mudhari bermula dengan hamzah qata' baris atas ialah fi'il madhi maklum wazan keempat sahaja. Wazan keempat saja, ya. So kalau kita tengok dalam konteks ni, adakah penulisan ataupun huruf-huruf lain tu dan baris-baris lain tu membantu untuk mengatakan dia fi'il madhi wazan keempat. So kita rujuk pada ni, ya. Okey, cuba tengok. Fi'il madhi maklum wazan keempat, kolom J dengan kolom 9, row 9, ya. J9 yang ni. Af'ala, yang tu saja ada hamzah qata'. Ya. Hamzah qata', okay. Dan apa? Tetapi fi'il mudhari' dia yang tidak ada hamzah qata'. Ya, sini tidak ada hamzah qata'. Sedangkan acuannya ialah ya, ya. Acuan dia adalah kita okey. Tengok di sini fi'il mudhari' tidak ada hamzah qata'. Nah, so macam mana kita nak menentukannya? Ya. Okey, kita tengok balik sini. Okey. Mana dia tadi? Okey, sorry. Dia di korpus, ya. Okey. Aqul lam tu disukunkan, ya. Aqul lam tu disukunkan. Dalam fi'il madhi, ya, kalau kita tengok acuan, lam af'ala, lam huruf yang terakhir itu tidak disukunkan. Ya. Of course, sebab ini acuan, ya. Acuan memanglah tidak disukunkan. Tetapi dalam perubahan kata terbitan, adakah lam tu disukunkan untuk fi'il madhi? Tidak. Jawapannya tidak, ya. So fi'il madhi tidak disukunkan huruf terakhirnya, melainkan, ya, melainkan kalau ada isim dhamir selepasnya, isim dhamir fa'il selepasnya. So kalau kita tengok konteks ini, dia tidak ada isim dhamir fa'il selepasnya, so tidak mungkin fi'il madhi boleh huruf terakhirnya boleh disukunkan. So maknanya option untuk dia menjadi fi'il madhi itu tidak ada, ya. No chance orang kata, ya. Okey, tapi di manakah possibility dia menjadi fi'il mudhari'? Ya. So tengok di sini, balik semula, fi'il mudhari' bermula dengan ya, ya sampai ke bawah. Okey. Ya ni sebenarnya boleh ditukar dengan hamzah qata'. Boleh ditukar dengan ta dan boleh ditukar dengan na, ya. Ya ni adalah tanda fa'ilnya, ya. Ataupun kita boleh kata fa'ilnya. Ya. So bermakna kemungkinan untuk dia menjadi af'alu memang ada. Ya, ataupun af'ilu ataupun af'ulu memang ada, boleh. Hamzah qata' bermakna apa? Aku. Jadi aku melakukan. Kalau yaf'alu, ya tu adalah dia. Ya. So ya ni boleh berubah kepada hamzah qata'. So bermakna ya, kemungkinan dia fi'il mudhari'
memang boleh berlaku. Tadi kita kata fi'il apa? Fi'il madhi out of question. Ya, so kita boleh lupakan ya. So bermakna dia tidak mungkin boleh jadi fi'il madhi ya. Tak boleh sebab lam tu yang disukunkan. So kemungkinan sekarang ni dia adalah fi'il mudhari'. Ya. Okey, bolehkah fi'il mudhari' disukunkan di hujungnya? Jawapannya boleh ya. Sebab fi'il mudhari' mengambil 3 i'rab. Ya, i'rab marfu', i'rab mansub dan i'rab majzum. So manakala untuk fi'il mudhari' huruf terakhirnya disukunkan memang boleh berlaku. So confirm lah dia maknanya sekarang ni dia adalah fi'il mudhari'. Ya, jadi persoalannya ialah macam manakah aqul ni dibentuk ya daripada fi'il mudhari'. Ya, sebab selalunya kita jumpa fi'il mudhari' bentuk dia apa? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu dan sebagainya. Ya, tengok di sini. Inilah bentuk fi'il mudhari' ataupun kalau wazan lain dia bentuk ni lah. Yufa'ilu, yufa'ilu dan sebagainya. Tetapi yang tadi ialah apa dia? Aqul. Ya, aqul. Ya, nampak macam lain pula ya. Lain dia punya konstruk dia. Kita boleh mengenal apabila kita memahami ya acuan ini ya dan pembentukannya daripada 3 huruf akar ya. So jawapan kepada tu yang sebenarnya ialah apa? Jom Ben. Ben. Okey. Jawapan kepada tu ialah dia adalah fi'il mudhari' wazan 1, dia fi'il mudhari' maklum wazan 1 yang ni wazan 1 ada 3 wajah ya, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu ya. Cuba kita tengok macam manakah pembentukan dia menjadikan dia jadi aqul ya. Okey, so sekarang saya bawa tuan-tuan dekat Lexilogos ya untuk membantu kita memahami yang dia sebenarnya adalah fi'il mudhari' dan dengan lam tu dimatikan bermakna dia fi'il mudhari' yang majzum ya. Fi'il mudhari' yang majzum tidak ada penambahan waw alif ziyadah di depan tu bermakna dia adalah mufrad singular ya. Dan sememangnya hamzah qata' ni untuk aku, so dia tidak akan mengambil waw alif ziyadah sebab aku memang singular. Aku tak ada musanna dan aku tidak ada jamak. So aku hamzah qata' ni untuk fi'il mudhari' tetap singular ya. So sekarang saya tunjukkan. Okey, dia adalah dibangun daripada 3 huruf akar yang sama, qaf, waw, lam. Ya, 3 huruf akar. So, kita kena biasa dengan 3 huruf akar ni. Semua kalimah ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar. Semua ni, keseluruhan ni ya. Sebab kita sedang membincangkan kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar. Qaf, waw, lam. So, mana untuk membahaskan yang tadi, mana dia aqul, ni. So, kita mulakan dengan qaf, waw, lam juga. Dan qaf, waw, lam membentuk kata dasar, ya. Kita gabungkan 3 ni. Tetapi waw ni huruf illah dia bertukar kepada alif mad. So tukar kepada alif mad. Qaf baris atas dengan alif mad dan lam berbaris atas. Itulah bentuk kata dasar ya. So ini sudah kata dasar. Qaf wa lam menjadi kata dasar qala. So untuk membentuk fi'il mudhari' ya, yang tadi adalah fi'il mudhari' wazan 1 yang majzum. So kita sebelum dimajzumkan kita ambil dia default dia marfu' ya. Marfu' dengan acuan yang mana? Acuan yang ketiga ni ya.
iaitu yaf'ulu. Yaf'ulu. So kita bawa ke sini, kalau nak boleh copy saja di sini. Ya, dan bracketkan dia. Dengan acuan ni, qala kita masukkan ke dalam acuan ni, iaitu fa ni ganti dengan qaf, ain ganti dengan alif, lam ganti dengan lam, samalah. Ya, so di hujung dia tetap ada lam lah. Ya, so fa ganti dengan qaf, dia jadi apa? Yaqa. Ya, qaf di sini, alif di sini, lam di sini. So dia akan menjadi, okey, kita copy yang ni, tukarkan dia, ya, tukarkan dia. Fa tukar kepada qaf. So, masukkan qaf. Dan dia baris sukun. So disukunkan. Ain adalah alif. Ya, dan dia berbaris dhammah. So masuk ke ain tu ganti dengan alif dan didhammahkan. Jadi lam di sini adalah lam dan dia baris dhammah. Jadi yaqulu, ya. Yaqulu. Itu dia punya kata terbitan, ya. Tetapi tata cara bahasa Arab, alif tidak boleh dibariskan. Ya, so maknanya kalau alif yang berbaris dhammah tu kita kena perbetulkan, ya, buat amendment, buat correction. So apa kita buat? Baris dhammah tu kita pindahkan kepada huruf qaf. Ya. So apabila dipindahkan kepada huruf qaf, apa jadi? Dia akan jadi, okey, kopikan di sini. So ini qaf sekarang ni mengambil baris dhammah, ya. Dia mengambil baris dhammah daripada alif tu dihilangkan dhammah tadi sebab dhammah sudah pindah kepada qaf. Qaf yang asalnya sukun sekarang ni mengambil baris depan. Jadi yaqu, tapi dia mengikuti alif, ya. So masih lagi tak betul. Okey, so saya copy ni sekali lagi. Sebelum tu letakkan tanda arrow tu, ya. Kita kena buat satu step, iaitu alif ni kena tukarkan kepada waw, sebab qaf baris depan tidak boleh mengikut mat alif. So dia kena ikut mat waw. So di sini kena tukarkan kepada waw. Barulah boleh, ya, sebab dari hukum tajwid, ya, yaqulu. Sebab itu tuan-tuan, bila fa'il mudhari' di dalam di dalam Al-Quran, ejaan dia lah yaqulu. Itulah bagaimana yaqulu terbentuk, ya. Macam contoh, apakah yaqulu di ayat pertama tu? Ni yaqulu. Itu dia, ya. Macam mana yaqulu terbentuk? Muskil. Okey. Ada satu. Jadi kata terbitan tadi yang kita tuan kata tadi, ya, dia maknanya di keadaan itu tak semestinya tanwin lah, tak nakirah, ya. Ini bukannya isim, ya. Oh, bukan isim. Yang tanwin tu untuk isim. Sekarang ni kita fi'il. Fi'il. Ya. So dia tak boleh ambil tanwin acuan dia lam baris depan, bukannya tanwin, ya. Ini ubah kepada dia kata terbitan juga, tapi dia fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Bukannya isim, bukannya kata nama. Dia bukan kata nama. Sebab jenis dia ialah fi'il mudhari', ya. Bukannya kata nama. Kalau kata nama, barulah default dia ada tanwin. Dan nakirah lah. Dan nakirah, ya, betul. Yang nakirah yang marfu', itu untuk isim, ya. Sekarang ni kita bukannya isim, kita adalah fa'lun. Fa'lun, ya. Okey. So macam mana dia boleh menjadi aqul tadi? Bermakna pertamanya sekarang ni fa'il dia ya ialah dia. Sedangkan di dalam ni dia bukannya dia tetapi aku, ya. Mana dia ni?
hamzah qata' adalah aku kena tukarkan ya tu kepada hamzah qata'. Ya, so ya di sini kena tukarkan kepada hamzah qata'. Nah, so yaqulu sekarang menjadi aqulu. Ya, tukarkan ya ni kepada hamzah qata' dan bariskan ataslah. Tadi ya baris atas tukarkan kepada alif jadi aqulu. Ini fi'il mudhari' dengan fa'ilnya aku. Yang ni fi'il mudhari' dengan fa'il dia. Dia berkata. Sekarang ni aku berkata. Tapi masih lagi marfu' sebab lam berbaris hadapan ya. So dia masih lagi marfu'. Sedangkan dalam ni dia bukan marfu', dia adalah majzum. So maknanya lam tu kena disukunkan. Ya, Dia tu untuk fokus tetap fa'il lah. fi'il mudhari' yang majzum lah. Oh, status tetap fa'il lah. Alif hamzah qata' tu Hamzah aku. qata' ni betul. Hamzah qata' ni fa'il pelaku dia. Siapa yang berkata tu? Dan ya tadi Aku. nenek Kalau kata ya dia tadi dan ya juga pelaku. Tapi ya tu dia ya, bukan aku. status ni tetap fa'il lah. Dia adalah fa'il lah. Oh ya. Okey. So untuk membentuk yang majzum, lam tu kena disukunkan. Lam ni daripada dhammah kena sukunkan ya. So apa kita buat? Sukunkan dia. So bila disukunkan, lam tu kita sukunkan, dia akan mengambil baris matilah ya, sakinah jadi sukun. Okey. Okey, sekarang ni lihat ya, apabila huruf lam disukunkan ya, kalimah Arab dia tidak lagi mengambil huruf mat sebelumnya. Tadi dia ada huruf mat memanjangkan sebutan ku kepada dua harakat aku lu ya, tetapi apabila berlaku yang lam ni disukunkan, so waw ni tidak perlu lagi ya. Waw ni tidak diperlukan lagi dalam kalimah tu sebab bila kita menyebut qaf baris berdepan dengan lam yang sukun, kita tidak memanjangkan qaf. Ya, kita tak baca aqul, tak ada. Ya, kita kena baca aqul. Aqul terus qaf terus ke lam. So bermakna waw ni ya perlu digugurkan. Ya, waw tu perlu digugurkan. Itulah terjadinya kalimah aqul. So bermakna bila kita melihat kalimah aqul, kita sudah tahu ya, hamzah qata' tu adalah fa'il kepada fi'il mudhari' yang majzum. Majzumnya ialah kerana lam tu disukunkan. Ya, dan kenapa hilang waw? Ya, pada asalnya dia ada waw semua ni. Ya, tapi dia dihazafkan kerana bertemu dengan lam yang sukun, so waw tu digugurkan ya, gugurkan dia. So dalam kalimah ni tidak nampak ya waw ataupun alif ya, sebab dia telah digugurkan apabila huruf yang terakhir itu disukunkan. Itulah ya, macam mana kita mengenal kalimah-kalimah di dalam Al-Quran tu ya. Tapi persoalannya kenapa dia sukun? Ya, kenapa dia sukun? Yang ini ya. Kenapa dia sukun? So kalau setakat kita tulis aqul saja, dia tidak jelas. So mesti ada sebab dia disukunkan. Kenapa dia sukun? Ialah kerana terdapatnya huruf lam sebelumnya. Lam ni lam jazam dipanggil ya. Lam nafiah dan lam jazam. Dia berperanan dua. Satu dia menafikan. Yang kedua dia menjazamkan ataupun memajzumkan aqul. So bila kita nak menulis tadi di keyboard ni, so kita kena masukkan ya
apa dia dipanggilkan, biasanya kita panggilkan alam ni sebagai apa? Amil, ya. Amil maknanya pembuat yang menyebabkan aku ni mengambil majzum. Dialah amil, ya. Amil ataupun kita boleh kata alat pun boleh lah, ya. Ataupun harfun yang mempengaruhi kalimah ni, yang menyebabkan dia berubah dan menjadi kalimah ni adalah alam. So kita copy lah alam ni, ya. Kalau boleh boleh copy, kita copy dan masukkan ke sini supaya melengkapkan, ya, perbahasan kita macam mana boleh jadi akul tadi disebabkan ada alam. So, ada kalimah lam ni barulah boleh dimajzumkan kalimah aqulu tadi. Jadi bermakna macam mana terjadinya aqul, kalau kita nak tunjukkan stepnya ialah kita boleh tunjukkan dalam satu step lagi supaya lebih jelas, iaitu kita ambil aqulu ni masuk ke sini, ya, dan ambil alam masukkan sebelum aqul. Tu cara dia, ya. Dan kita letakkan tanda campur. Bermakna aqulu apabila kita tambah alam sebelumnya, yang ini cara kita membaca yang ni, ya. Kalimah aqulu yang kita sudah bina di sini, kita tambah alam. Sebab apa kita tambah alam? Sebab di dalam ayat tu ada alam. Ya, ada alam ni. Ya. Ditambah alam, so dia akan menjadi alam aqul. Itu hasil dia. Ini proses dia, ini hasil dia yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. So dengan buat pembentukan kalimah ni, jadi tuan-tuan boleh lihat, ya, bagaimanakah alam aqul tu terjadi dan betulkah dia fi'il mudhari' yang majzum, ya. So inilah yang buktikan, ya, pembentukan kalimah itulah yang membuktikan, ya, kita punya bahasan kita, ya. Kalau kita tak buktikan dengan pembentukan kalimah ni, kita masih lagi ragu-ragu lah, ya, sebab ijaan dia memang berbeza, ya, sangat-sangat berbeza daripada yang lain, ya. Okey tuan. Dalam bentuk fi'il mudhari', okey. Okey tuan. Ni lam alam itu dia sebagai satu kalimah ke, atau adanya lam dalam alam? Ada dua kalimah. Oh, dua kalimah. Ini adalah terdiri daripada dua kalimah. Satu, lam tu panggil dia lam jazam dan lam nafiyah, dan hamzah qata' tu pun satu kalimah, ya. Hamzah qata' ni adalah hamzah istifham, hamzah soalan. Jadi bila hamzah soalan, lam yang bermakna tidak tadi akan menjadi makna apa? Tidakkah? Ya. Dia menjadi dalam bentuk soalan, sebab hamzah qata' ni lah yang menukarkan lam tu dalam bentuk soalan, bukannya dalam bentuk statement biasa. Bukan lam istifham. Lam istifham. Lam Is- soalan. harfun, bukannya isim. Kita panggil hamzah. Okey, mungkin saya tuliskan lah, ya, supaya jelas, ya. Dia panggilkan hamzah, ha, mim, zai, hamzah istifham. Hamzah qata', sim, ta, fa, istifham, ha, alif, mim. Itu dia. Nama hamzah qata' ni dipanggilkan hamzah istifham. Istifham tu apa makna? Ini wazan ke-10, ya. Dia adalah masdar wazan ke-10. Jadi makna dia minta difahami, ya, minta untuk faham, ya. Sim dengan ta tu bermakna minta wazan ke-10. Dia akan masukkan minta fahami tu, fahami itu ialah ketiga huruf akar dia, ya. Fahima, faham.
minta faham. Ya. Permintaan untuk memahami. Itu maksud dia isim masdar. Jadi hamzah ni adalah hamzah permintaan untuk memahami. Ya, so kita panggil dia hamzah soalan. Bermakna dia adalah bentuk soalan lah. So bila membacanya ataupun menterjemahkannya mestilah dalam bentuk soalan, bukan lagi tidak tetapi tidakkah, ya. Tidakkah aku mana tadi sini tidakkah aku berkata, ya. Tidakkah aku berkata, itu maksud dia, ya. Aku Polite dalam way of bentuk asking. eh Polite way of asking. Polite dan mana lembut. okey, nak kata polite pun boleh lah, ya. Jadi tidakkah aku berkata, itu dalam ayat tu, ya. Jadi kalau kita tengok dalam, tidakkah aku berkata kepada kamu, itu maksud dia, ya. Jadi dalam bentuk soalan, tidakkah aku berkata kepada kamu, ini sesungguhnya, ya, a'lamu, aku lebih mengetahui ghaibas samawa, perkara-perkara yang ghaib dalam di langit dan juga di bumi. Itu maksud ayat tu, ya. So bila kita faham tu dan kita boleh mengenalnya dan menterjemahkan dalam konteks ayat tu, maka kita akan dapat menterjemahkan ke seluruh ayat tu dengan baik, ya. So penting untuk mengenalkan acuan-acuan ni, ya. Acuan yang digunakan perlu tepat, ya. Kalau acuannya tidak tepat, dia tidak akan memberi pengertian yang betul dan bersesuaian dengan ayat itu. Dan kita tahu, bila kita tahu siapakah yang berkata ini, sudahlah tentu Allah, ya. Jadi yang berkata ni ialah ini sebenarnya firman Allah. Allah lah, sebab Allah lah yang mengetahui, ya, seluruh perkara-perkara yang ghaib di langit dan di bumi. Bukannya satu langit saja. As-samawati dengan ta maftuhah tu maknanya ke semua langit-langit, iaitu 7 lapis langit tu. Jadi siapa yang boleh mengetahui itu? Allah sajalah. Sekian alam. Sekalian Sekian alam. ya, boleh bila Sekian alam. bila dikatakan ini langit dan bumi, ya. 7 langit dan bumi itu, ya, itu yang dimasukkan dalam ayat ni, ya. Kalau kita nak terjemahkan sebagai 7 langit dan bumi itu sebagai alam, itu terpulang, ya, kepada kepemahaman kita lah, ya. Mungkin alam ni melebihi pada langit dan bumi, ya. Mungkin dia juga termasuk beyond, ya, beyond langit dan bumi pun alam juga. Alam tu ialah semua makhluk yang dicipta Allah, itu alam, ya. Termasuklah arasy-nya, ya, termasuklah segala penciptaan Allah tu ialah alam, ya. Alam ni ialah suatu yang baru, ya, yang dicipta Allah, ya, termasuklah langit dan bumi. Jadi di sini Allah nak mengatakan sesungguhnya aku, a'lamu adalah isim tafdil, lebih mengetahui ataupun yang paling mengetahui akan perkara-perkara yang langit dan bumi. Itulah makna kepada ayat tu, ya. So dengan conclusionnya aqul sini ialah apa dia? Ya, adalah fi'il mudhari', sebab dia dibentuk daripada acuan fi'il mudhari' yang marfu', kemudian dia mengambil majzum disebabkan ada alam, maka dia adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan fa'il aku, ya. So automatically bila fa'il aku, dia adalah mufradah, singular, ya. Itu cara kita mengenal, ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok, ya. Dan sememangnya untuk mengenal kalimah tu kita memakan masa, ya. Makan masa, kita take time, ya, no rushing, ya, supaya kita faham. Dan kalau boleh tuan-tuan latih, ya, tuliskan, ya, proses pembentukan ni, baru nanti
baru betul-betul faham ya. Kalau setakat dengar saja saya boleh tapi kurang ya. Masih lagi kurang. Dia kena buat sendiri. Ya. Dan istifham ni tuliskan dia ya. Kalau dengar saja boleh tapi masih lagi tak kemas ya. Tuliskan dia, gunakan leksi logos ni ya, type dia elok. Inilah ejanya hamzah, hamzatun ya, istifhamun. Itu ya asal dia lah ya. So istifham adalah sifat kepada huruf hamzah dia, insya-Allah. Ya, kita dah sampai 53, kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga apa yang kita kongsikan ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan ya, sedikit sebanyak untuk menambahkan ilmu ya dalam mengenal kalimah. So yang pentingnya kita belajar Al-Quran ini bukannya akademik ya. Saya tak mahu kita belajar Quran yang akademik. Mana nak kenal saja, nak tahu tak cukup. Ya, tujuan ialah kita nak menghayati ya, nak guna pakai dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, bila kita dah faham ayat tu, apakah tindakan kita? Itu kita kena jawab soalan tu. Itu dah dipanggilkan menghayati. So memahami Al-Quran mesti ada action point ya. Masing-masing ada action point sendiri. Action point saya akan berbeza dengan action point tuan-tuan ya. Action point saudara Azri kat sini mungkin berbeza dengan Datuk Nasir kita kan. Ya. So masing-masing dia action point tu unik kepada kita sendiri. Ya, tak mestinya sama. Mungkin juga sama tapi mungkin juga berbeza, dan sendiri-sendiri saja yang boleh jawab soalan tu. What is my action point? Ya. So untuk hari ini semoga kita juga bertanya nanti ya, what is my action point today? Kepada respon kepada ayat yang Allah firman Allah tadi. Allah dah nyatakan dia, tidakkah aku berkata. So maknanya Allah Allah pernah berkata ya, yang sesungguhnya aku ini lebih mengetahui akan apa yang di langit dan di bumi ya, iaitu dalam perkara yang baik langit dan bumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya-Allah jumpa lagi besok hari yang lain, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.